Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu 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 akbar. Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan kepada manusia-manusia, kepada hamba-Nya kebijaksanaan. Itulah Allah yang Hakim, yang Maha Bijaksana. Meminjamkan kepada kita sedikit kebijaksanaan dalam bentuk sementara. Kadang bijak, kadang tidak. Maka janganlah kita sombong apabila kita dilihat bijak lebih daripada orang lain. Masya Allah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah ya Badi', yang Maha menciptakan keindahan. Allah menciptakan bumi ini dengan begitu indah. Alamnya, tumbuh-tumbuhannya, bunga-bungaannya, air sungai yang mengalir, lautan yang membiru, menghijau, pokok-pokok, gunung ganang. Subhanallah, Allah ya Badi' yang menciptakan keindahan. Dan Allah juga menciptakan makhluknya begitu indah. Dan apabila kita melihat ada orang yang manusia yang begitu indah, ataupun kita merasakan Allah ciptakan kita begitu indah, maka janganlah kita membesarkan manusia ataupun makhluk ataupun diri kita melebihi daripada yang mencipta keindahan. Maka pujian selayaknya hanya kepada Allah. Apabila kita melihat ada manusia yang kuat, yang kental, kita pun memuji kuatnya dia, dah umur berapa, kuatnya dia menghadapi ujian. Hakikatnya ia datang daripada Allah ya Qawi, yang Maha Kuat. Allah lah yang Maha Kuat, yang meminjamkan, yang memberikan sedikit nikmat kuat kepada hamba-hambanya. Walaupun umur dah 70, 80, 90, 100, tapi masih kuat. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah boleh jadikan hambanya lemah, boleh jadi kuat. Jadi kita sangat rugi kalau tidak meminta dengan Allah yang Maha Kuat untuk menguatkan diri kita. Ya Qawi, ya Qawi, yang Maha Kuat. Apabila kita melihat orang yang kaya, raya, subhanallah, dermawan pula, kita pun kata memang 7 keturunan pun tak habis harta ni. Oh, ini memang daripada mak ayah dia semua kaya-raya ni. Memang atuk nenek memang dah jutawan ni. Subhanallah, kita ketika itu melihat bahawasanya manusia itu sangat hebat dengan kekayaannya. Kita terpana dan terpaku dengan rumahnya yang begitu indah, begitu besar, kereta mewah yang begitu berderet dan sebagainya. Namun ingatlah, semua itu pinjaman yang tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Maka saat kita terpana dan terpaku dengan kekayaan hamba-Nya, ingatlah pemberi kekayaan itu adalah Allah ya Ghani, ya Mughni. Allah yang Maha Kaya dan yang Maha memberi kekayaan. Allah ya Razak, yang memberikan rezeki. Allah berikan kepada siapa pun rezekinya. Subhanallah. Kepada siapa pun. Cik, boleh tak ambil dulu? Kucing kan? Dia main beria kan? Saya terganggu. Encik keluar kat situ tak apa? Sorry ya, bunyi loceng tu kan? Main bunyi loceng-loceng tu, bunyi kucing. Kucing duk main loceng. Beriuh dia orang duk main. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. Maka apabila kita melihat orang-orang yang kita sebut tadi kaya raya dan sebagainya, kita terus kena memandang Allah yang Maha Kaya meminjamkan kekayaan kepadanya. Sekiranya dia menggunakan kekayaan itu dengan jalan Allah redha, maka dia dapat redha Allah. Tetapi jika kekayaan itu melalaikannya, jika kekayaan itu menjauhkan dia daripada Allah, maka apa yang berlaku ialah dia akan dimurkai oleh Allah dan berlakulah yang kita sebutkan istidraj. Subhanallah. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Apa sahaja nikmat, apa sahaja kekaguman, apa sahaja yang kita lihat, oh cergasnya dia ni, Allah ya Rashid yang Maha Cergas, pinjamkan dia kecergasan sekejap.
Apa sahajalah yang kita lihat pada makhluk, pada manusia, dari sudut kehebatan, dari sudut kemuliaan, dari sudut kedudukan, apa saja, kita mesti lantunkan terus melihat Allah. Allah lah yang berikan, Allah lah yang pinjamkan. Dengan ujian dan dengan pujian, itu hakikatnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat? Itu sedikit mukadimah sebagai muhasabah. Apa khabar semua? Sekejap, saya nak cek. Takut kot. Ada filter lagi ni. Subhanallah. Setting ke semalam saya? Subhanallah, kat setting ke? Bukan. Semalam saya jumpa. Oh, ya, saya tahu kat sini. Okay. Lepas tu effect. Enhance. Sekejap. Okay, ni shape. Oh, sebenarnya sekarang ni nak buat shape muka pun boleh. Nak jadi apa tu nama? Nak bagi jadi, oh, gitu pula yang keluar. Okey. Hai, sekejap ya. Kat TikTok ni nak setting jap. Trending. Effect. Okey. Lepas tu gitu. Quality events. Kenapa tak keluar yang semalam tu Oh, macam-macam Okey, saya sebenarnya nak cari yang natural. Tapi katanya saya takutlah pula sebab macam, kenapa tak jumpa yang macam semalam tu Okey, tak apa. Okey lah ni. Okey, subhanallah, selamat pagi semua. Selamat pagi Selasa. Okey, sahabat-sahabat, ada yang tulis, Ustazah, saya beramal dengan surah ayat 44 itu luar biasa. Betul, siapa yang biasa beramal dia faham. Siapa yang dah pernah melalui pengalaman beramal dengan surah ayat 44, dia akan nampak betapa cepat dan tepatnya Allah membantu kita. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah sekalian, saya suka sangat tengok komen anda. Banyak yang menuliskan doa. Ramai yang bagi salam dan mendoakan saya, mendoakan sahabat-sahabat secara live, kan sahabat-sahabat yang turut hadir sama. Maka subhanallah, doa-doa seperti inilah yang dikatakan doa yang tersembunyi. Doa yang saudara kita pun tak tahu. Kita doakan semua sahabat-sahabat kita. Masya Allah, sahabat kita pun tak tahu kita mendoakannya. Adik-adik kita pun tak tahu. Yang mana Nabi sebut, itu adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, subhanallah. Dia Tajul Taj tulis, Ustazah, kucing yang kami paling sayang dah tak ada. Doakanlah kalau kucing kita hilang. Kami pun pernah hilang kucing tak balik-balik. Terus saja berdoa, Ya Allah, pindahkanlah kepada Tuhan yang lebih baik daripadaku, Ya Allah. Jadikanlah dia temui dan orang yang menemuinya lebih sayang dan melebihi kita menyayangi kucing tersebut. Lepas kita doa dengan khusyuk, dengan menyerah kepada Allah, maka tenangkanlah hati kita. Kalau kita duk fikir susah hati, macam mana kucing tu makan ke tak, kucing tu dapat tak tuan yang baik, apa semua, kita dah tak mampu nak buat apa. Tetapi yang terbaik ketika itu adalah kita menyerahkan makhluk Allah yang kita sayang itu kepada Allah. Allah lah yang akan aturkan. Maka tenang-tenang. Sama juga bila kucing kita mati, kadang kita salahkan diri. Kami kat rumah ni ada 20 ekor kucing. Ada je yang mati dalam minggu lepas, anak kucing. Dulu saya mula-mula pelihara kucing. Bila kucing meninggal, kucing mati, saya murung berapa hari menangis. Lepas tu duduk rasa bersalah. Memang kita wajar rasa bersalah, mungkin kita ada terlalai. Tetapi kita kena ingat, yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Jadi mula-mula kan baru belajar. Kucing yang kita jaga apa meninggal, mati, walaupun kita pergi klinik apa semua, menangis, rasa salahkan diri dan sebagainya. Kan takut nanti kucing tu akan tuntut di akhirat, macam-macam dah mikir. Lama-lama kita hadapinya lebih tenang sebab kita dah biasa. Sama juga dengan ikan. Kat rumah ni saya juga pelihara ikan dalam akuarium kan. Akuarium tu kita belilah yang besar dan jumlah ikan yang sesuai supaya tidak menzalimi ikan. Ada pokok, ada hiasan dan sebagainya.
Jadi, saya kalau sampai rumah, masuk dalam rumah, kita kan bagi salam, Assalamualaikum. Saya akan pergi dekat akuarium dulu, bagi salam dekat ikan-ikan tu. Assalamualaikum semua. Macam tu. Subhanallah. Lepas tu ikan-ikan tu pun datang dekat cermin. Nak tengok ikan. Nak tengok ikan akuarium. Nantilah kalau sempat, tengoklah esok ke. Kan, kalau ada masa, selepas live tu kita ni. Ataupun kita buat live tepi akuarium kan. Akuarium tak adalah orang Terengganu kata beradung. Tapi comel lah, sedap lah mata memandang dengan pokok-pokok di dalamnya. Dengan adalah susunan hiasan. Yang simple saja tapi menenangkan. Saya sebenarnya pada kecil lagi, mak ayah memang pelihara ikan dalam akuarium. Daripada kecil kami kat rumah. Saya ingat lagi masa tu mak ayah tanya, kumpul duit raya, saya sekolah rendah. Okey, nak beli apa ni? Semua sepakat nak beli akuarium. So, duit raya tu kita kumpul-kumpul beli akuarium. Dan akuarium yang umur dah 30 tahun dah tu, masih ada lagi di rumah. Sampai sekarang, mak masih jaga dengan elok. Jadi, kami ni memang terbiasa daripada kecil pelihara ikan, jaga akuarium, tukar air, kena bersihkan akuarium, kena jaga. Kalau tak, air tu tak jernih kan, tak sedap mata memandang. Jadi kalau masuk dalam rumah tu, pergi dekat akuarium dulu. Assalamualaikum semua. Saya bahasakan dengan binatang-binatang kat rumah ni. Saya ni Mama. Macam tu. Mama dah balik dengan anak saya Umi. Tapi dengan binatang Mama. Assalamualaikum semua. Mama datang ni. Lepas tu kita pun bagi. Dia pun datang dekat cermin. Lepas tu kita hulur tangan. Dia pun gigit-gigit jari kita. Tak sakit pun. Ikan-ikan ni comel kan. Bukan ikan yang ganas-ganas tu. Kan hilang jari. Lepas tu kita bagi makan. Subhanallah. Maksudnya, sebagaimana hadis Nabi, setiap yang kamu berikan kepada yang bernyawa itu sedekah. Subhanallah. Jadi, yang kita beri makan dan minum kepada pokok, baja tu makan dia lah, air tu minum dia lah, pun kita dapat pahala sedekah. Apa sahaja makanan dan minuman yang kita bagi. Ikan tak payah bagi minuman, senang, dia memang minum je selalu. Jadi, dia terus menjadi satu satu sedekah. Jadi mudah-mudahan kalaulah tidak ada sedekah kita dengan manusia, mungkin diuji dengan keikhlasan, diuji dengan mengharapkan pujian atau balasan. Tetapi bila kita bersedekah dengan binatang, kita memang tak harap apa-apa. Binatang tu pun tak ada media sosial nak viralkan yang kita beri makan percuma kat dia. Binatang tu pun tak boleh nak pergi bekerja, nak balas balik pada kita. Tapi selalu yakin bahawa binatang ini mendoakan kita. Binatang ini berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Kita jaga dia baik-baik. Encik suami dengan arnab dia. Anak dah 30 ekor, beranak apa semua. Dia lah bidan apa semua. Dia tahu semua due date kalau mengandung apa semua. Jadi, binatang-binatang kat rumah ni menjadi satu terapi pada saya juga dan anak-anak, dan melatih disiplin dan melatih diri kita jaga kebersihan, melatih diri kita merendah dan menghina diri bila menguruskan najis mereka, bila bersihkan mereka, sabar juga dengan perangai dan kianah mereka. Subhanallah. Ustazah baca komen-komen. Kenapa? Sorry tak sempat baca komen-komen. Apa komen? Ramai kenalan dan family kita tengok sebagai ilmu dan kebaikan. Betul. Okey, sekarang kita nak mulakan dah ramai masuk. Di TikTok dah 2000, di FB 2500, ni lebih kurang 5000 lebih sekarang. Subhanallah, marilah kita dah boleh mula. Biasalah tu. Sekarang ni kita perasan bila dah masuk kat 7.30 baru ramai yang masuk. Okey. Ustazah, saya nak pakai pudar tapi dalam keluarga saya, okey tu saya pudar. Tengok Tok Abah. Okey. Salam Ustazah, saya ada soalan. Saya nak pakai pudar tapi dalam keluarga saya tak sempat baca dah pula. Dalam keluarga saya tak ada yang pakai. Macam mana nak mula? Okey, faham. Kucing saya mati 2 ekor kemarin. Ya Allah, sedihnya. Virus parvo. Oh, sekarang ni ada virus. Mungkin sebab tu juga kot kucing kami mati. Ustaz, nanti kita... banyak sangat tu soalannya. Tak apa. Baru masuk. Saya dari Gombak. Ya, terima kasih daripada Gombak. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita mulakan majlis ilmu kita. Seperti biasa, kita akan bacakan surah Al-Fatihah. Permulaannya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Seterusnya kita akan membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Suratul Kahfi. Okey, ready semua ya? 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وهي Tuhan kami آتنا من لدنك رحمة kurniakanlah buat kami ya Allah daripada sisimu rahmatmu wahai lana min amrina rasyada dan sempurnakanlah bagi kami dalam semua urusan kami petunjukmu yang jelas. Masya Allah. Sahabat-sahabat, itu adalah doa Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi. Ashabul Kahfi, ashab maksudnya sahabat ataupun teman ataupun kita kata apa ya, sahabat ni adalah orang yang sentiasa berdamping. Kahfi iaitu gua. Subhanallah. Dan kita tahu kisah Ashabul Kahfi ini di antara keajaiban dan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda 7 orang ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih tanpa makan, tanpa minum, tanpa apa-apa, dan dibangkitkan semula seolahnya dia baru tidur sekejap, tidak ada perubahan pada fizikal dan sebagainya, dan mereka dalam keadaan sihat walafiat. Dan Allah bertanya dalam ayat seterusnya, adakah kamu menyangka? Pada ayat ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah bertanya pada ayat ke-9, adakah engkau mengira, adakah engkau menyangka bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai ar-raqim. Ar-raqim itu ada perbahasan ulama lah, ada yang kata anjing, ada yang kata lain-lain. Okey. Termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Subhanallah. Allah soalannya memberikan kita soalan supaya kita berfikir. Dan soalan ini juga nak menyatakan sebenarnya itu kecil je bagi Allah. Itu mudah je. Kita hari ini kalau jumpa orang tidur 2 hari tak bangun-bangun, tak bangun terus dah tu. Kira matilah tu kalau 2 hari tak bangun-bangun. Sebab manusia perlu makan, perlu pergi tandas, perlu minum, perlu perlu bangun lah. Kita kalau tidur sehari pun dah bengong dah kita ni kan. Kalau tak bangun-bangun tidur, lepas tu tengok jam tidur, kebetulan uzur pula tidur, sehari pun dah kebengongan dah. Subhanallah, Allah bertanya pada ayat ke-9, adakah kamu menyangka pemuda Al-Kahfi dan Raqim itu
adalah daripada keajaiban yang menakjubkan. Subhanallah. Allah menempelak manusia supaya berfikir segalanya sangat mudah bagi Allah nak buat apa sahaja. Tidak ada halangan dan itu di sisi Allah tidaklah menakjubkan sangat. Maksudnya kita sahaja yang perlu merasakan bahawa itu menakjubkan. Namun yang lebih hebat daripada itu, kita boleh lihat dengan mata kita betapa besarnya alam ini, betapa hebatnya langit yang tidak bertiang, betapa lautan itu yang tidak bertepi, kehidupan kita. Bahkan ada banyak keajaiban yang ada pada batang tubuh kita. Subhanallah, bagaimana Allah menjaga setiap organ badan kita. Jantung kita, mana ada saintis yang boleh buat alat ataupun teknologi yang menyamai jantung. Paru-paru, aliran darah yang mengalir, keajaiban otak, keajaiban mata yang bila melihat semua nampak warna, beribu warna, rata warna pun kita boleh tengok perbezaan. Hijau ada lebih 10 warna hijau, biru lebih 10 warna biru, merah lebih 10. Bila tengok alam, lagi banyak warna-warna yang Allah ciptakan ditangkap dengan satu mata yang kita guna 40 tahun, 50 tahun, dan maintenance yang Allah yang jaga. Subhanallah, terlalu banyak keajaiban Allah. Allahu Akbar. Sebab itu manusia tidak layak sedikit pun untuk dipuji dan dipuja. Tetapi tak salah kita menghargai dan puji manusia, suami kita, anak-anak. Tetapi mestilah disandarkan kepada Allah. Lalu bila kita nak memuji seseorang, kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, barulah puji. Alhamdulillah bijaknya anak ni. Alhamdulillah handsomenya awak ni. Alhamdulillah, puji Allah dulu. Okey, sahabat-sahabat. Ayat yang ke-10 Suratul Kahfi merupakan doa Ashabul Kahfi. Kalau kita tak mampu, sebenarnya bukan tak mampu, cuma tak cukup mahu saja. Kalau mahu, pasti mampu. Faham ya maksud saya? Sebab ramai yang kata, Ustazah, saya tak mampulah nak hafal 10 ayat terawal. Saya kata, bukan tak mampu, cuma tak cukup mahu. Kalau betul-betul mahu, pasti mampu. Jadi, 10 ayat terawal ni dituntut oleh Nabi untuk kita menghafal dan beramal dengannya. Namun, jika belum lagi cukup mahu, saya tak cakap mampu. Sebab tak nak manja-manjakan sangat diri kita ni, sebenarnya tak mahu je, bukan tak mampu. Kalau belum cukup mahu untuk menghafal 10 ayat terawal ini, maka mampukanlah diri untuk hafal ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Siapa yang beramal, lagi-lagi kalau setiap kali dia nak buat keputusan, nak buat tindakan, nak buat pilihan, insya-Allah dia akan buat tindakan, pilihan dan keputusan yang tepat. Kalaupun ketepatan itu tidak dilihat di awal, hujung nanti, lambat laun baru kita rasa tepat keputusan, walaupun awal buat keputusan tu nampak buruk. Sebab kita minta dengan Allah apa? Sebagaimana doa Ashabul Kahfi, ketika mereka meminta petunjuk daripada Allah, apa tindakan yang dia nak buat ni. Dia dah lari daripada negerinya. Bukan sebab takut ke dia Kianus, raja yang zalim, yang memaksa rakyat untuk menyembah dia, untuk kafir, bunuh, seksa dan sebagainya. Dia bukan takut diseksa atau dibunuh. Mereka menyelamatkan diri kerana mereka sebut kepada Allah, sekiranya kami ini mati, maka siapa yang nak sebarkan kalimah la ilaha illallah. Mereka memikirkan tutup agama Allah, mereka nak pertahankan kalimah la ilaha illallah, mereka nak sebarkan. Subhanallah. Dan saat mereka dalam mencari-cari apa nak buat, ke mana nak pergi dan sebagainya, mereka minta petunjuk dengan Allah. Ayat ke-10 itulah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan buat kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah buat kami, ya Allah, daripada sisimu rahmatmu. Kita kena faham, rahmat luas maksud dia. Tidak ada spesifikasi maksud rahmat. Apa sahaja kebaikan yang kita perlu di dunia dan di akhirat, di alam barzakh, semua itu bentuk rahmat Allah. Bagi orang sakit, rahmat Allah datang dalam bentuk sembuh. Bagi orang sempit, rahmat Allah datang dalam bentuk lapang. Bagi orang yang miskin, rahmat Allah datang dalam bentuk kecukupan. Bagi orang berniaga, rahmat Allah datang dalam bentuk keuntungan. Orang yang sedih datang dalam bentuk kekuatan. Orang yang kecewa datang dalam bentuk bahagia. Maksudnya rahmat Allah itu kadang-kadang bukan datang dalam bentuk yang seronok-seronok, tapi datang juga dalam bentuk ujian. Lalu daripada ujian itulah kita jadi orang yang lebih kental. Daripada ujian itulah kita boleh membezakan mana yang baik dan buruk. Daripada kecewa itulah kita jadi orang yang lebih menghargai. Jadi ayat ni sangat indah tuan-puan sekalian. Ashabul Kahfi, dan dirakam doa ini supaya kita pula beramal. Rabbana atina min ladunka rahmah.
Ya Allah, kurniakanlah buat kami dari sisimu rahmatmu. Wahayyi lana, dan sempurnakan bagi kami. Min amrina, dalam semua urusan kami. Rasyada, petunjukmu yang jelas. Subhanallah. Kita setiap hari berhadapan untuk buat keputusan, tindakan dan pilihan. Nak makan apa, kita terpaksa memilih. Kan? Tindakan apa, selepas tu, kemudian berhadapan dengan keputusan. Dan kita selalu sandarkan pada fikiran kita, sebab kita dah bijak, kita dah ada pengalaman. Kita sandarkan pada orang keliling. Kita ada tim yang hebat. So, seolah ni kita tak perlukan petunjuk daripada Allah. Dan apabila Allah melihat kita mula memutuskan hubungan dengan Allah, kita mula rasa hidup kita tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan Allah dalam kita buat keputusan. Na'udzubillah min zalik, saat itu terputuslah penjagaan Allah terhadap kita. Terputuslah pemerhatian Allah terhadap kita. Allah pun berpaling daripada kita, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau orang, Masya Allah, bila dah biasa baca doa ni, dia mula merasakan apa sahaja yang dia buat, itu adalah petunjuk daripada Allah. Dan dia tenang, walaupun datang ujian selepas dia buat keputusan. Dia kata pasti Allah akan bersama. Sebab dah minta doa dah dengan Allah, dan keputusan ini dibuat selepas berdoa kepada Allah. Boleh sahabat-sahabat semua, nak pilih sekolah anak, baca doa ni. Nak pilih pasangan, oh lagilah, itu perkara besar tuan-puan sekalian. Nak pilih kedai makan, baca doa ni. Sebab kita tak tahu yang masak tu jaga solat ke tidak, amanah ke tidak, beli makanan, beli bahan nak masak tu yang halal atau tidak. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak baca 10 ayat terakhir Suratul Kahfi. Baca sama-sama tadi 10 ayat terawal dan kita tekankan ayat ke-10. Okey, sekarang 10 ayat yang terakhir. Ini juga disarankan oleh Nabi, diwasiatkan oleh Nabi untuk kita beramal supaya selamat daripada segala fitnah akhir zaman, ujian tipu daya yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Kita baca doa selepas baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tidak diketahui, ingatkan kami membacanya, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Seterusnya kita bacakan Asma'ullahul Husna. Subhanallah, Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda, Inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah, 99 isman, terdapat 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa yang membaca, beramal dengannya, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga. Siapa nak masuk syurga di sini? Kita semua nak syurga Allah. Semua inginkan syurga Allah. Allahu Akbar. Maka antara amalan untuk mendapat jaminan syurga adalah beramal, menghafal dan beramal dengan Asma'ullahul Husna. Asma'ul Husna. Okey. So sekarang kita akan bacakan sama-sama. Ready semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الكبير حسيب المقيت betul ke ni? Dah, sorry ya, sebab saya tadi bukan terbaca, sambil-sambil tu buat persiapan untuk baca nota selepas ni. Apa perkataannya? Al-Hasibul Jalil. Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqib, Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajid Al-Majid, Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadir, Qadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir, الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Cik, abang buka tu. Abang buang lapik tu. Lapik duduk. Abang buka. Ya, lapik duduk tangan buka. Aduh suka tengok. Abang tahu kan itu siapa yang beri kan? Sebenarnya itu okey. Subhanallah. Yelah, saya suka sini lagi ni. Okey. Subhanallah. Muslimi muslimat dimata Allah sekalian, tak ada suara. Okey, sekejap je tu. Okey, sekarang kita nak bacakan selawat ke atas Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Okey. Subhanallah, zikir rahmat dalam 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Muslimi muslimat di mata Allah sekalian, ada tulisan Muhammad Nabil Ashraf kata, tanyalah Ustazah. Nak tanya apa tu? Dia soalan apa tu tadi? Saya tak baca komen ya. Siapa yang tanya soalan laju-laju jangan marah ya. Kadang tak sempat. Kalau anda duduk tempat saya, dia laju. Tanyalah Ustazah. Subhanallah. Tadi ada yang tanya, Ustazah, saya ni dan keluarga saya tak ada yang pakai niqab, pakai pudar. Jadi subhanallah, macam mana saya nak pakai niqab? Pertama saya nak sebutkan begini. Tentang bab hukum niqab memang ada perbahasan ulama. Namun pendapat yang masyhur yang jumhur lah, bukan jumhur. Kita kata bukan ijma' tapi jumhur. Pendapat yang masyhur, pendapat yang lebih ramai di kalangan ulama mengatakan ia bukan wajib. Sebab wajah bukan aurat. Okey. Namun ada pendapat, bahkan ia daripada mazhab Syafi'i, yang berpendapat mengatakan, dan juga daripada pendapat mazhab yang lain, memang ada pendapat mengatakan wajah ini termasuk wajib ditutup. Maksudnya soalannya ia dianggap seperti aurat. Okey. Maka
dalam situasi begini, kepada siapa yang berpegang kepada, dia nak berpegang, itu pilihan dia, bahawa wajah ini adalah aurat dan wajah ini wajib ditutup, kan? Maka baginya wajiblah ditutup sebab dia pegang kepada pendapat wajib. Jika dia pakai buka dalam keadaan dia berpegang kepada wajib, maka boleh jatuh berdosalah bagi dia. Maksudnya dia mempermainkanlah perkara yang wajib sebab dia berpegang pada wajib. Bagi siapa yang berpegang kepada ia adalah sunat, kan, dia adalah sunat, maka tidaklah jadi wajib dia pakai dan tidak berdosa dia tidak pakai. Saya berpegang kepada pendapat yang kedua, iaitu bukan hanya, kita tak boleh sebut hanya, ia adalah sunat, kan. Ada yang kata ia harus saja. Maksudnya kalau buat dapatlah pahala sebab sekian-sekian. Sunat lah, dia lebih kepada sunat. Pakaian yang dipakai oleh para isteri Nabi dan sebagainya. Tapi pada zaman Rasulullah bukan semua wanita menutup wajah, bukan semua. Subhanallah. Maka di situ boleh dilihat bahawasanya wajah ini bukanlah aurat dan wajib ditutup. Tapi ada pendapat yang mengatakan wajib ditutup. Itu ada hujah-hujah dia. Okey, jadi bila anda buat keputusan untuk memakai, anda kena berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikutan, kan. Ada kawan pakai, tengok seronoknya, lepas tu sekian-sekian, lepas tu dah rasa susah, nak makan susah, nak beraktiviti susah, itu terhalang, lepas tu fikir nak buka. So pakailah niqab ataupun fudah ini dengan ilmu, dengan faham kenapa dalil dia sekian-sekian. Sebab dengan ilmu itulah baru datangnya istiqamah. Faham ya? Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, tadi sahabat kita tanya, dalam keluarga tak ada seorang yang pakai niqab. Jadi macam mana? Jawapannya adalah, anda mulakan saja dan anda hadapilah apa jua ujian dan cabaran. Macam mana saya nak jawab macam mana tu, nak mula tu kan? Adakah anda mungkin kena tanya pandangan ibu ayah. Mungkin anda kena tanya juga bagaimana penerimaan mereka. Mungkin ibu ayah kata tak payah pakailah, tak perlu pun, nampak dalam keadaan situasi tak adalah terdesak memerlukan, ada fitnah yang begitu besar dan sebagainya, tak payahlah, nanti kan begini-begini. Mengambil kira pendapat ibu ayah juga adalah salah satu cara untuk kita melakukan suatu amalan itu lebih tenang, kan, mendapat sokongan. Kita bimbang apa yang kita buat sedangkan ia adalah khilaf, akan menyakiti hati ibu dan ayah dan sebagainya. Sahabat-sahabat, saya pernah pakai niqab. Saya pakai masa saya belajar di Mesir. Suasananya ketika itu, kebanyakan semua pelajar bila belajar di Mesir je, semua pakai niqab. Walaupun sebenarnya kat Malaysia tak pakai. Sebab ada faktor, suasana, keadaan seperti itu, keadaan belajar tu, dia jadi macam apa. Tapi sekarang pelajar-pelajar Mesir tak ada dah. Yang masa zaman saya tu 20 tahun yang lepas 19 tahun yang lepas, memang dia jadi macam auto tau. Bila pelajar-pelajar Islam pergi ke Mesir je, pergi belajar ke Mesir, automatik mindset ni kat sana pakai niqab. Jadi kita pun pakai. Padahal orang Arab, kelas-kelas kita tak ada pun yang pakai niqab, sikit je. Orang Arab Mesir sendiri tak pakai niqab. Maksudnya tak pakai fudah lah. Maksudnya sikit saja. Tapi orang Malaysia kebanyakannya pakai. Dah jadi macam kebiasaan. Tapi kalau pergi sekarang, belajar dah tak jadi dah budaya tu. Bila saya balik Malaysia, saya tanya mak saya. Mak saya, masa sebelum sekarang, sampai umur mak saya 40 lebih, mak saya pakai niqab. Mak saya pakai fudah. Subhanallah. Mak saya guru sains, guru fizik. Mata pelajaran fizik, bukan ustazah. Guru sains. Bila dekat sekolah kan dilarang sebab ia menghalang sebenarnya communication yang bagus. Ya, guru-guru perlu ada komunikasi yang bagus lah, kan, supaya suara tu lebih jelas, memek muka, ada two-way communication yang bagus. So di sekolah dilarang kalau orang pakai niqab di sekolah. Sekolah ni lah, sekolah kerajaan. Jadi bila dalam kawasan sekolah, mak saya buka. Bila nak balik, keluar-keluar mak saya buka, pakai. Macam tu lah. Saya rasa sampai umur mak saya berapa. Lepas tu bila saya balik Mesir, saya tanya mak saya, macam mana mak nak turun pakai ke tak?
Lepas tu mak saya kata, ini jawapan ibu saya ya. Saya bukan nak berhujah. Ini bukan hujah syar'i ni. Ini adalah apa penjelasan ibu saya. Ibu saya kata, tak payahlah Asma, tak perlulah. Untuk situasi di Malaysia, pengalaman mak yang dah pakai dan sebagainya, dalam keadaan untuk dakwah, untuk urusan-urusan, untuk pekerjaan yang Asma nak masuk. Masa tu saya jadi pegawai awal Islam. Lepas tu begitu juga untuk sekian-sekian adalah penjelasan. Tak apalah Asma tak pakai pun tak apa. Lagipun ini bukan wajib qat'i. Bukannya ini ada khilaf. Dan pendapat yang lebih masyhur, lebih kuat adalah ia tidak aurat. Okey. Kemudian subhanallah, samalah juga bila orang tanya, supaya kita ni janganlah terlalu rigid sangat dengan satu pendapat, sehingga kan kita tidak buka ruang longgar. Sebab ada orang yang berpegang memang wajib, memang aurat, dan dia mengatakan wanita-wanita yang belum memakai niqab ni sedang melakukan maksiat dan dosa. Ada di kalangan kita yang berpegang dengan pendapat ni, seolahnya wanita yang tidak pakai kudah dan niqab ini sedang bermaksiat kepada Allah, berdosa, melakukan perbuatan yang haram, maksud belum sempurna dari sudut syariatnya. Maka pendapat seperti ini pendapat yang disebut berlebihan ataupun keras, syadid, ataupun di situ adanya sifat yang melampau. Sedangkan hujah-hujah, dan kita boleh tengok ramai je para isteri alim ulama yang tidak menutup wajahnya. Okey, faham ya? Jadi bagi yang berpegang, subhanallah, baguslah, wajib, dan dia mengikut sunnah para isteri Nabi, dia nak beramal, maka beramallah dengan ilmu. Tanya pendapat ibu ayah, tanya situasi keluarga. Kalau bayar kata nak pakai, pakailah. Mungkin kali pertama kena reject, usaha lagi, doa. Mungkin lama-lama, tolonglah nak pakai, boleh tak bagi sebulan je, kita nak try je, nak try dulu. Masa tu pakai dengan niat bukan berpegang pada wajib tapi sunat, tapi nak try. Pujuk dulu, pujuk, bincang, doa. Lepas tu mak ayah kata, okeylah nak pakai, pakailah, dah teringin sangat, pakai. Okey, bila dah pakai, lama-lama mak ayah pun boleh terima. Tetapi kenalah seiring dengan akhlak kita. Jangan sampai akhlak kita itu memberi fitnah. Sebab pakai niqab, pakai tutup muka ini adalah pakaian yang mulia. Jadi muliakanlah diri kita seiring dengan akhlak. Minta maaf, kadang-kadang tu saya lihat orang yang pakai niqab tetapi lebih menarik daripada yang tak pakai niqab. Lebih menarik daripada yang tak pakai fudah. Dengan pakaiannya, dengan dihiaskan mata yang begitu cantik dan indah, dengan wangiannya. Lepas tu kadang yang pakai niqab tetapi tak menjaga akhlak, menggedik-gedik dan sebagainya. Maka ia seolahnya lebih menarik daripada orang yang tak memakai penutup muka. Apa tujuan dia tutup muka sebenarnya? Supaya tidak menjadi penarik. Tidak melindungi daripada fitnah. Kemudian budaya hari ini, remaja dia pakai fudah, tapi dia pakai baju singkat, t-shirt, lepas tu pakai seluar. Bawah, yang ini ada khilaf. Yang tentang tidak melihat tubuh badan itu tak ada khilaf. Wajib. Kita boleh nampak, pakai seluar jeans. Pakai baju pula, bukan labuh sangat, bawah pinggul sikit je. Tapi pakai tudung, lepas tu pakai niqab. Kita kata yang wajib tidak dijaga, tetapi yang khilaf itu dipegang. Begitu. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat dimuliakan Allah, sebab itu bila nak memakai pakaian yang sebegini, maksudnya penutup muka, bukan penutup muka, niqab, fudah, kita tahu kemuliaan pakaian ni. Maka perlulah seiring dengan ilmu. Okey, itu sikit. Saya minta maaf, saya tak boleh jawab soalan tu ringkas, jadi panjang. Okey, sekarang kita kena, dah pukul 8, saya kena stop pada lambat 8.30, 8.45 saya kena bertolak sebab saya ada ceramah. So, ada perkara penting yang kita nak bincangkan hari ini. Namun berikan saya keizinan dulu untuk kita bacakan hadis pada hari ini. Subhanallah. Ya, setahu saya selawat zikir boleh bagi wanita. Nak selawat, nak zikir, walaupun uzur, boleh, tak ada masalah. Selawatlah berapa banyak, zikirlah berapa banyak, beribu kali zikir pun tak ada masalah bagi wanita haid. Subhanallah. Mudah bersalin hari ini. Nama isteri Farah Jasmine. Subhanallah. Muhammad Salahuddin kata, Ustazah, isteri saya akan lahirkan anak pada hari ini. Doakan. Ya Allah, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi sami bil khair. Allahumma yashfiha shifan ajilan. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi subhanallah, hambamu yang bernama Farah. Aku
akan melahirkan anak pada hari ini, Allah permudahkanlah ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan ya Allah, dan sembuhkanlah segala yang sakit. Amin ya rabbal alamin. Oh, ada yang kata, Ustazah, saya pakai niqab masa pergi majlis ilmu saja, boleh tak? Jawapannya boleh. Boleh. Maksudnya, bila pergi majlis ilmu dia pakai niqab sebab dia nak jaga hati, dia nak jaga dirinya. Lepas tu dalam majlis tu berhadapan dengan ustaz, guru lelaki, jadi dia tak selesa. Dia lebih tenang kalau pergi tu dalam keadaan pakai niqab. Jadi masa dia pakai tu dengan niat dia nak menjaga dirinya dalam situasi tersebut, dan dia memakai tu dengan mengambil kira pendapat yang mengatakan pakai niqab itu sunat, maka tak ada masalah, boleh, insya-Allah. Saya tak boleh nak jawab itu mempermainkan, kejap pakai, kejap tak, kejap pakai, berdosa. Saya pegang pada sunat je Ustazah, maka tak apalah. Tapi pandai-pandailah menjaga diri. Sebab ada orang time dia pakai niqab, solehah, masya-Allah, solehah. Tapi bila time dia tak pakai, 360 darjah berubah. Dengan tabarrush yang berlebihannya pada wajah, tabarrush pada pakaiannya, terus kontra terus. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, tuan-puan sekalian, hati kita ini sentiasa mengakui Allah itu berada di mana-mana saja. Kita bukan memakai pakaian tersebut kerana majlis, tapi kerana Allah. Maka Allah itu berada di setiap masa, bukan hanya di majlis ilmu saja. Kita pakai itu kerana Allah. Kalau kerana majlis, itu yang kita berubah. Bila majlis happy-happy, berubah pakaian. Bila majlis hiburan, lain pula pakaian. Bila majlis sekian-sekian, gala tu gala ni, lain pula majlis glamour. Subhanallah. Bila majlis ilmu, tetapi kita tak boleh kata daripada kau ni majlis ilmu je pakai macam ni, baik tak payah. Hipokrit, tak. Mungkin ada orang yang baru nak hijrah, baru nak berubah. Dia mula memakai pakaian yang ikut syariat dalam majlis tertentu. Mudah-mudahan nanti dia akan pakai yang sama juga, walaupun fashion berbeza, tapi ikut syariat dalam majlis yang lain. Faham maksud saya? Ustazah, pakai fudah kerana suami boleh ke? Ada ramai yang macam ni. Ustazah, saya pakai kerana suami. Suami saya suruh. Suami saya wajibkan saya pakai. Tapi saya tak ikhlas pakai. Saya memberontak Ustazah. Dengan panasnya, dengan itu berpeluhnya, nak makan susahnya, saya memberontak Ustazah. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, di situlah kita sebut bagaimana ada ruang perbincangan. Kalau kita tak ikhlas, kita tak nak, kita memberontak, lepas tu kita boleh rasa bagaimana dah ada gap dengan ujian. Sebenarnya berat orang nak pakai niqab fudah ni, memang sebenarnya berat ujiannya. Pahala pun hebat tuan-puan sekalian. Okey, persoalannya, adakah bila suami wajibkan sesuatu yang sunat? Bukan sesuatu yang wajib ni. Suami je pegang wajib, isteri tak pegang wajib. Saya tak pegang wajib. Adakah isteri tak ada hak? Isteri sampai tak ada hak untuk tidak mahu pakai? Subhanallah. Ingat tak perbincangan hari itu tentang bab susu anak? Subhanallah. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sebut apa? Kalau suami wajibkan isteri susu anak tapi anak tak nak, suami tak boleh paksa, itu hak isteri. Subhanallah. Walaupun memang dituntut, memang pahalanya besar, tapi mungkinlah isteri ni rasa penat, tak larat, lepas tu adalah alasan-alasan dia. Dan jika isteri tidak taat dalam perkara yang sunat seperti ini, maka tidak berdosa bagi isteri ini. Suami ni lah kena rasional. Tuan-tuan sekalian, suami ni kena rasional. Namun sekiranya kan dengan tak pakai tu jadi pergaduhan, jadi mudarat dalam hubungan tu, suami tu sampai kalau tak nak pakai tak payah keluar, kalau sekian-sekian, Allahu Akbar, maka di sinilah perlunya pengorbanan dan kefahaman isteri. Mungkin suami ini memang seorang yang cemburu, cemburunya tinggi, maka isteri ni untuk menjaga kemaslahatan, maka dia pakai. Alang-alang pakai kerana suami, pakailah kerana Allah. Mungkin kenapa rasa rimah, rasa panas, rasa tak selesa, ada gap apa semua tu, rupanya sebab buat kerana suami. Cuba doa dengan Allah, ya Allah, ikhlaskan hatiku memakai niqab, ikhlaskan hatiku memakai fudah ni. Bantu aku untuk jadi orang yang ikhlas ya Allah. Allahumma ja'alni mukhlisina lahuddin. Ya Allah, jadikanlah aku orang ikhlas.
Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang kita nak bacakan hadis Nabi dan sangat menarik perbincangan kita ni. Sekarang ada lebih kurang dalam 10,000, 9,000, hampir 10,000 ni. Kita nak bacakan hadis Nabi SAW. Saya baca, tuan-puan ikut. Ia hadis yang ke-6 dalam bab yang ke-16. Ia merupakan hadis yang dia merupakan hadis yang dalam bab 16, ia hadis yang ke-6. Ia merupakan hadis yang ke-161. 161. Okey, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okey, sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, Masya Allah. Sahabat-sahabat, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah rumah di Madinah terbakar dan mengena pada penghuninya di malam hari. Ketika kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Oleh kerana itu, jika kalian tidur, padamkanlah api itu daripada kalian. Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian, Nabi kata. Oleh kerana itu, jika kalian tidur, padamkanlah api itu daripada kalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, live semua akan save, sahabat-sahabat. Ada yang tanya, Ustazah, boleh ke nak baca potongan ayat Al-Quran kalau saya uzur? Jawapannya boleh, niat zikir. Ustazah, boleh ke saya baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4 tu pada anak-anak saya bila hantar sekolah? Jawapannya boleh. Mana-mana zikir, kan, ataupun doa, potongan daripada ayat Al-Quran dengan niat doa atau zikir boleh dibaca bagi wanita yang haid, wanita yang uzur ataupun wanita yang nifas. Faham ya? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ada yang tanya, boleh pakai niqab tak masa solat? Sah solat dia. Ada 7 anggota sujud yang wajib kena tempat sujud. 7. Pertama, dahi. Dahi tak boleh berlapik. Ada orang pakai telekung kan, telekung di depan, dia pun sujud atas ni, tak boleh. Ataupun dia pakai tudung macam ni. Comel lah pula kan. Macam tu tudungnya. Lepas tu dia semayang bulat elok Ni kan ada je orang pakai fashion macam ni kan. Saya tengok orang yang pakai tu, elok lah pula. Dia pakai kemas nampak comel je. Tapi bila pakai untuk dia sendiri, orang Arab kan ramai pakai macam ni kan. Okay. Lepas tu dah ni bawah ni. Ini kalau solat tak kena dahi ni kan. Dahi ni tak boleh berlapik, tuan-puan sekalian. Gitu. Ni dagu ni saya pakai inner. Tuan-puan sekalian, bawah dagu ni, okay, kalau pendapat yang kuat, aurat dia sebab dia termasuk leher. Tapi memang ada pendapat mengatakan ia tidak aurat sebab katanya ia dagu. Dagu tak aurat. Perbahasan ulama adalah adakah ini leher ataupun dagu bawah ni, tuan-puan sekalian. Jadi pendapat yang pertama kata ia adalah aurat kerana ia adalah leher. Pendapat kedua kata tak aurat sebab ia dagu. Jadi, namun untuk keluar daripada khilaf, lebih baik kita kata, gitu kan. Lebih baik kita mengambil pendapat yang mengatakan ia adalah leher. Itu lebih selamat.
Jadi kita tutup. Baik, ada orang dia tak boleh, dia baru nak hijrah, jadi tak boleh nak tutup bawah ni. Dia tak boleh nak, dia rasa riman, Ustazah saya baru nak belajar pakai tudung labuh. Drastik sangat kau nak pakai penutup dagu. Tak apa. Sebab dagu ni antara kawasan yang tersembunyi sikit. Janganlah kalau bercakap tu kita tengok dagu ke bawah gitu kan. Gitu. Lainlah kalau dagu tu memang jelas sangat besar. Jadi, dia macam kalau tengok depan, dia tak nampak, dia terlindung. Okey. Jadi, kalau kita nampak ada orang tak pakai ni, jangan terus kita kata, apa tak pakai ikut syariat, dah elok tapi tak ni. Sebab ini khilaf. Faham ya? Tapi untuk solat, berjaga-jaga dan berhati-hati. Biarlah kita keluar daripada khilaf. Daripada khilaf ni masuk percanggahan pendapat. Bukan canggah, maksudnya ada pendapat kata aurat tak, nampak tak? Ya. Jadi bila ada yang kata bila solat jagalah tutup. Sebab ada juga telekong yang tak ada bawah ni. So tutup. Masya-Allah. Tuan-puan sekalian, bila solat ada yang tanya, Ustazah boleh tak pakai niqab bila solat? Boleh tak pakai niqab bila solat? 7 anggota wuduk. Tak saya tukar image pakai macam tadi. Okey, pakai macam tadi. Kan? Okey, subhanallah. Tuan-puan sekalian, ada yang tanya, pakai niqab masa solat. Dia sama pakai mask masa solat, sah. 7 anggota wuduk. Apa dia? 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. Lepas tu, dahi. Anggota wuduk ya. Anggota wuduk. Anggota sujud. 2 tapak tangan. Semua 7 anggota sujud ya. 2 tapak tangan. Lepas tu, apa lagi? 2 kaki tu. Kaki tu. Jari tu kena gitu. Faham? Cakap apa? Macam mana? Lipat sikit tu. Ujung jari kaki tu kan? Kaki tu. Janganlah pula masa tahiyat tu happening sangat, kaki tu tak angkat-angkat. Tak boleh. Kaki tu, ujung jari kaki tu rukun sujud. Wajib kaki tu. Lepas tu 2 lutut. Sekarang 6. Satu lagi apa? Dahi. 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Oh, macam Ella kata. Oh, Ustazah pakai macam tu jadi macam Ella. Oh, memang. Saya kan banyak artis ikut muka saya. Macam tu. Saya pakai gini macam ni. Saya pakai gini macam ni. Gitu. Okey, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, 2 kaki tu, belakang kaki ni kaki. 2 lutut. Lutut janganlah terangkat-angkat. Happy macam mana semayang jangan nak angkat-angkat lutut tu. Boleh ke kat lutut? Okey. Lepas tu, 2 tapak tangan dan dahi. Maka hidung ni tuan-puan sekalian, bukan anggota sujud. Ada orang dahi je, hidung dia tak angkat-angkat. Mungkin hidung dia kemek kan. Kemek. Kita bukan nak menghina ya. Mungkin hidung dia gitulah, tak kena. Dia dahi je, dia tak angkat-angkat, hidung dia tak kena. Sah solat. Tapi kalau mengenakan hidung dekat tempat sujud, itu lebih baik lah. Itu lebih baik. Kalau tak kena tak apa. Dahi. So kalau berlapik, sebab tu pakai mask, pakai niqab berlapik. Tapi dibimbangi pakaian tu, niqab tu, dia terlapik lah pula. Tapi masa dia sujud, dia buat gini, tak apalah. Ada yang tanya, tapak tangan, Ustazah, perlu kena sejadah tak? Jawapannya, sebab ada orang bila nak semayang dia macam ni dia nak semayang, bila nak sujud dia macam ni gitu-gitu Sebab nak boleh tangan tu tak berlapik. Betul kan? Dia mengibas lah katanya. Gitu. Gitu. Okey, subhanallah. Tuan-puan sekalian, tapak tangan kalau berlapik sah solat. Ke Ustazah, dah lutut pun berlapik tuan-puan sekalian. Lutut tu anggota wajib sujud ya. Berlapik tak? Kan ada orang selak supaya lutut dia tu kena sejadah. Tak ada. Lutut pun tak berlapik. Lutut pun berlapik. Sama juga dengan kaki tu, berlapik juga. Tangan, kalaulah masa kita sujud, faham soalan dia? Dia terlapik dengan kain telekung bawah, sah solat. Yang satu je kena jaga tak berlapik, iaitu dahi. Tak dan tegur dia dah keluar. Tegur apa tu? Oh, niqab bukan fudah, fudah bukan niqab. Baik, saya tahu kalau pakai niqab tu tutup habis semua, fudah ni separuh. Okey. Ada gaduh apa tadi tu dekat TikTok? Tak dan tegur. Ustazah, macam mana cara solat untuk orang ni? Gitu.
Okey. Ya, faham ya? Subhanallah, tuan-puan dan puan Allah sekalian. Ada soalan sahkah solat kalau hidung tak kena tempat sujud? Ingat masa sekolah, masuk kuis. Jadi jawapannya apa? Jawapannya tu. Ingat tujuan kata wudu. Sekarang, lain macam gaya tu. Oh, ada orang kata cantik baju Ustazah. Pakai fudah saya faham, pakai niqab kurang faham. Dia fudah ni separuh, niqab yang tutup habis semua. Saya pun kadang keliru perbezaan. Betul tak saya cakap? Niqab tu semua kena tutup dengan kain semua. Dia nampak mata je sikit. Ataupun tutup semua kain. Mata pun tak nampak. Kalau pergi negara Arab kan. Subhanallah. Okey, Ustazah, apa hukum jika tindik di hidung? Tu dia. Macam-macam ni kalau yang soalan ni. Sekarang saya nak pergi ke whiteboard. Jom. Ustazah buat bengkel solat, insya-Allah. Saya dah macam Ella tu belum nyanyi lagi. Nanti Ella pun ni minta duit. Jom boleh Cik Ustaz, kita nak pergi pada topik penting yang semalam. Tapi hadis Nabi tadi tu kita tak kupas lagi sebenarnya. Hadis tadi tu kita belum kupas betul-betul. Ke tak perlu nak pergi. Tak boleh nak pasang dah. Oh, dekat 8.30 dah. Allah Akbar. Okey, hadis ni kita akan sambung besok. Sebab kita biasalah bagi teaser nak suruh menarik. Harap menarik betul lah ya. Buat-buatlah menarik kalau tak rasa menarik. Hadis tadi tu berkenaan dengan bagaimana Nabi pesan supaya tutup lampu ataupun tutup api ketika tidur. Jadi, esok insya-Allah saya akan kongsikan semua yang berkaitan dengan tidur. Apa sunnah sebelum tidur? Apa kelebihan tutup lampu ketika tidur? Apa kebaikannya untuk otak, untuk ni. Bahkan masa tidur kita boleh kurus. Siapa yang nak tahu bagaimana cara tidur boleh kurus? Lemak tu boleh disingkirkan. Gitu. Subhanallah. Jadi menarik tak? Menarik kan? Semua kena tulis. Menarik. Ustazah tak sabarnya. Menanti setiap saat untuk esok. Gitu. Jadi insya-Allah besok kita akan sambung berkaitan dengan bab tidur. Sebab alang-alang hadis Nabi ni berkaitan dengan Nabi menegur, Nabi suruh tutup api. Kalau zaman sekarang kita dah tak guna api, kita tutup lampu ketika tidur. Terus kita akan bincang tentang sunat-sunat sebelum tidur dan bagaimana kaedah tidur yang terbaik nak dapat deep sleep tu. Kan? Kenapa Nabi suruh tidur di atas lambung kanan? Apa kebaikan dari sudut sains? Kan? Kalau apa hukum tidur terlentang? Apa hukum tidur meniarap? Apa hukum kalau tidur Ustazah saya sebelah kanan tak selesa, saya lebih suka sebelah kiri. Ada ke larangan Nabi tidur sebelah kiri, atas lambung kiri? Jadi kita kan semua suka tidur. Ada hobi dia tidur. Ada bila ditanya healing apa? Tidur. Tak sabar nak tidur. Kita sebenarnya dituntut tidur sikit. Tapi kita sikit-sikit nak tidur. Semua ni bagaimana tidur yang kita suka tu dapat pahala. Tidur yang kita suka tu jadi ibadah. So kita akan sambung topik tidur ni esok. Subhanallah. Ya, untuk hari ni sabak Sat. Menarik dan tertarik. Saya nak keluar. Saya nak tanya luar tajuk. Ada nak tanya luar tajuk. Ya, itulah masa saya pun suntuk. Sahabat-sahabat, saya minum air sikit. Ini saya pegang tangan kanan ni. Ini kamera depan ya. Nampak terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah nak tahu hukum tindik di hidung. Please. Sahabat-sahabat macam ni. Yang fitrah adalah tindik di telinga. Itu fitrah. Tindik di hidung ini bagi contoh ya, minta maaf, contoh orang India. Tindik hidung tu adalah kebiasaan dia. Itu adalah budaya dia. Dia bertindik di hidung. Lepas tu dia masuk Islam. Masya Allah. Lepas tu dia teruskan memakai tindik tu. Sebab memang bila masuk Islam, tak perlu pun dituntut untuk tukar budaya selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat. Bagi kita, orang Melayu, memang tak ada budaya tindik hidung ni. Tak ada budaya tindik hidung.
apabila kita melakukan sesuatu perbuatan mengikut adat ataupun mengikut perbuatan orang kafir, di situ ada hukum jatuh, boleh jatuh hukum, ada hukum haram, saya sebut. Boleh jatuh hukumnya haram kerana mengikuti pakaian ataupun budaya orang kafir. Dipakai tindik pada hidung itu untuk tujuan apa? Okey, sekarang ada orang tu saya tak tindik, saya letak je. Cuma bagi soalan ini, saya nak minta tim ada tak ni? Siapa nak tahu detail soalan ni, tunggu selepas saya beri penjelasan. Saya nak bagi penjelasan pasal tindik hidung ni. Tapi anda kena dengar 5 minit lagi. Boleh ke? Okey. Ustaz? Okey. So, saya nak baca terus sumber-sumber. Kalau boleh kita tengok daripada Jabatan Mufti. Kita terangkan lebih jelas. Okey. Jadi sabar dulu pasal orang nak bertindik hidung ni. Masya Allah. Sebab bukan hidung je. Ada tindik sini. Macam-macam lah tindik ni, tuan-tuan sekalian. Okey. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Kan semalam, ingat tak? Saya kata saya nak kupas dari sudut berkenaan dengan, tapi masa ni dah suntuk macam mana ni, Masya Allah. Kepentingan memilih pemimpin dan realiti di Malaysia. Subhanallah, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Tak apalah, daripada kita tak sentuh langsung, kita baca ni. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini saya merujuk kepada Bayan Linnas siri ke-126. Siri ke-126. Bayan Linnas daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Soalan yang dibangkitkan adalah apa hukum merosakkan undi? Orang yang buat rosak undi. Saya bila baca penjelasan daripada Jabatan Mufti baru saya faham betul-betul apakah yang dimaksudkan rosak undi. Okey. Menurut peraturan 25/7, undi rosak atau undi yang ditolak ialah mana-mana kertas undi. Sekejap. Yang tidak dicapkan atau tidak ditindikkan dengan tanda rasmi atau tidak ditandatangani secara ringkas oleh ketua tempat mengundi. Baik. Yang padanya undi diberikan kepada lebih daripada seorang calon. Semalam rasa baca lain. Yang padanya ada sesuatu yang ditularkan yang tidak menunjukkan. Okey. Jap. Okey, sorry. Undi rosak dan perkara-perkara yang seumpama dengannya. Kami nyatakan di sini, menurut kesimpulan pada takrif ini, secara mudahnya terdapat 3 keadaan apabila undian seseorang itu dianggap tidak sah ataupun undiannya rosak. Yang ni yang saya baca semalam. Pertama, seseorang itu yang mempunyai kelayakan untuk mengundi tidak daftar menjadi pengundi sedangkan dia adalah warga negara Malaysia yang sah. Rupanya, orang yang tidak pergi mengundi ataupun tak daftar mengundi, dia sedang melakukan undi rosak. Sekarang persoalan, apa hukum orang yang buat undi rosak? Maksudnya, apa hukum orang yang tak pergi mengundi? Dia ada kertas dia, dia ada nama dia, dia ada bahagian dia, tapi dia tak pergi mengundi. Bermaksud undi dia tu rosak, sia-sia. Macam tu je ben. Faham ya? Kena dengar ni tuan-puan sekalian. Situasi pertama, iaitu seseorang yang mempunyai kelayakan untuk mengundi tidak daftar menjadi pengundi sedangkan dia adalah warga negara Malaysia yang sah. Kedua, seseorang itu tidak pergi mengundi sekalipun sudah berdaftar sebagai pengundi tetapi sengaja memilih tidak mahu mengundi. Apa pun alasan lah, kan? Walaupun dia carilah alasan yang valid dengan apa yang dia buat. Oh, saya tak mengundi sebab ini bukan sistem Islam. Saya tak mengundi sebab saya tak boleh percaya dah pada mana-mana pemimpin. Mana-mana parti, semua sama saja. Saya tidak mengundi sebab nanti kalau saya mengundi orang yang salah, nanti orang tu buat salah, saya menanggung. Tuan-tuan sekalian, bab pemimpin, bab parti, bab orang, itu bab di luar kawalan kita. Maksudnya kita tidak dipertanggungjawabkan. Subhanallah. Yang penting kita telah memilih pemimpin ataupun parti yang pertama basicnya adalah sebagai orang Islam, mesti mereka yang benar-benar serius kita tengok dari segi
perkataannya, dari segi perbuatannya, pelaksanaannya, menjaga hukum hakam syarak. Nombor satu, letak yang tu dulu bagi orang Islam. Bab ekonomi datang selepas tu. Bab sosial datang selepas itu. Siapa yang jaga agama Allah, letakkan syariat Allah nombor satu di atas, percayalah akan menyusul selepas itu kekuatan ekonomi, izahnya, apa lagi? Dari sudut sosialnya. Sosial ni kita kata apa? Dari sudut mungkin kebejatan sosial, masalah sosial. Subhanallah. Letak kita yakin dan kita beriman bahawasanya, tiada ragu-ragu bahawasanya, siapa yang meletakkan kalimah Allah, syariat Allah, agama Allah yang teratas, maka akan dimuliakan. Allah akan jadikan negara tersebut sebagaimana firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang baik, baldatun thayyibatun, yang subur, yang aman dan juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah kita buat pilihan, kan kita dah istikharah, kita minta petunjuk daripada Allah, bukan kerana hawa nafsu, tetapi minta petunjuk daripada Allah. Sekiranya pemimpin yang kita pilih ataupun parti yang kita pilih akhirnya melakukan keburukan, kerosakan apa semua, itu bukan tanggungan kita. Tetapi maksudnya sekarang kita tak nak kontrol pemimpin tu. Mungkin memula bagus, lepas tu naik jadi tak bagus apa semua. Tapi kita melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Jadilah rakyat yang baik, rakyat yang bagus, melaksanakan tanggungjawab. Maksud saya ialah, janganlah pula kerana tak bagus pemimpin yang kita nampak tak bagus ni, kita jadi rakyat tak bagus. Kita kekal menjadi rakyat yang baik, rakyat yang bertanggungjawab. Bukannya menunggu nanti kalau ada pemimpin yang baik, yang bagus, yang bertanggungjawab, bagulah saya nak pergi mengundi. Tidak. Sebab apa? Kita akan ditanya tanggungjawab kita. Baik. Yang ketiga, seseorang itu pergi mengundi dan merosakkan kertas undi dengan pelbagai cara yang dikira oleh SPR bahawa kertas undi tersebut adalah rosak. Jadi, 3 situasi merosakkan undi. Pertama, dia boleh daftar, tapi dia tak daftar. Kedua, dia dah daftar, tapi tak pergi mengundi. Ketiga, dia daftar, dia pergi mengundi, dia saja buat rosak. Orang suruh pangkah, dia sengaja raid. Tak pergi nanti mak marah. Jadi dia pergi juga. Tapi dia pergi, dia buat undi rosak. Dia kata, aku tak suka politik-politik ni. Orang yang menolak politik adalah menolak sebahagian daripada hukum syarak basic ataupun yang asas dalam Islam. Kerana memilih pemimpin adalah wajib. Okey, persoalan sekarang, adakah mengundi sekadar hak ataupun kewajipan? Sebab ada orang kata, mengundi itu hak. Sebagai warga negara Malaysia, saya berhak untuk mengundi dan memilih pemimpin dan kerajaan untuk menguruskan negara saya ini. Adakah sekadar hak? Maksudnya, kalau saya tak nak, tak apa. Itu hanya pilihan. Adakah ia pilihan ataupun kewajipan? Mari kita melihat apakah pandangan alim ulama. Kami kemukakan di sini hukum mengundi dari sudut undang-undang. First dari sudut undang-undang dulu. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan bahawa tiap-tiap warga negara yang berumur 21 tahun yang bermastautin di dalam mana-mana bahagian pilihan raya dan berdaftar sebagai pengundi adalah berhak untuk mengundi dalam pilihan raya ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Betul 21? 21 lagi kan? Ke dah diturunkan 18? Dah 18 Ini yang tahun, itulah tim kena baca dan semak juga. Tolong semak. Betul sekarang 18 dah boleh Dah, confuse lah mula. Okey, perkara 21 deklarasi hak asasi manusia. Dah boleh 18 tahun ke atas ya? Ya. 1948 nyatakan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam pemerintahan negaranya, sama ada secara langsung atau melalui wakil dipilih olehnya secara bebas. Kami kemukakan juga di sini 2 daripada rukun negara. Pertama, keluhuran perlembagaan. Kedua, kedaulatan undang-undang. Okey. Berdasarkan peruntukan dan falsafah bagi kedua-dua dokumen tersebut, kami berpendapat bahawa hukum mengundi bukan hanya sekadar hak kepada semua warga negara Malaysia. Kami menganggap perlu adanya pengundian sebagai salah satu proses untuk melaksanakan perlembagaan dan juga undang-undang. Ini kerana tugas wakil rakyat sebagai pembuat dasar dan penggubal bagi masalah negara dan rakyat. Justru tidak dapat tidak, pengundian adalah perkara yang wajib. Ini selaras dengan kaedah fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
perkara yang tidak sempurna suatu kewajipan melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut adalah wajib. Dalam bahasa yang mudah, pelantikan wakil rakyat, menteri dan pemerintah adalah wajib. Makanya untuk melantik adalah melalui proses pilihan raya atau pengundian dalam konteks fiksi siasah di Malaysia. Justru hukum mengundi dan menyediakan infrastruktur pilihan raya yang adil dan sasam itu adalah hukumnya wajib. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, agama itu adalah asasnya sedangkan pemerintah sebagai pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh membawa keruntuhan, dan apa yang tidak ada pengawalnya akan menjadi hilang. Subhanallah. Imam Mawardi rahimahullah berkata, imamah atau pemimpin utama adalah menjadi pengganti kenabian dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama. Okey. Subhanallah, kalau nak baca pendapat ulama mutabar, ulama-ulama besar yang lepas, yang lama, dan yang mutakhir, yang akhir zaman ni, subhanallah, sebagaimana Imam Ghazali sebut, agama itu adalah foundation, asas sebagai kita sebagai manusia. Agama itu basic foundation kita. Hidup mesti beragama, hidup mesti bertuhan. Ada Tuhan, ada agama. Tuhan itu adalah sembahan kita. Tuhan menciptakan kita, kita menjadi hamba kepada Allah, dan Allah menurunkan peraturan syariat agama sebagai cara hidup. Maka daripada peraturan inilah kita dapat peraturan tata cara berpakaian, tata cara bercakap, tata cara tidur, tata cara makan, tata cara bergaul suami isteri, tata cara bekerja. Semua itu dalam lingkungan agama. Kita hidup dalam beragama. Subhanallah. Dan disebutkan pemerintah sebagai pengawal kepada syariat, kepada agama. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh membawa keruntuhan, dan apa yang tidak ada pengawalnya menjadi hilang. Subhanallah. Siapa yang tak ada agama, dia akan runtuh. Dan siapa yang tidak ada pengawal, agama itu akan hilang. Tuan-puan sekalian, pernah tengok dan tahu tak apa yang berlaku di negara India, yang mana wanita-wanita Islam tidak dibenarkan memakai tudung? Bahkan dah banyak dah kisah cerita benar. Ada video yang viral bagaimana wanita Islam kita pakai tudung, lalu dicurah dengan api, dengan minyak, kemudian dibakar di khalayak ramai. Tuan-puan pernah tengok tak video tu? Saya masa video tu viral, saya tertengok sampai berapa hari saya jadi trauma, terbayang-bayang. Allahu Akbar. Ini berlaku di negara India, Malaysia. Negara India, Malaysia. Di negara India betul-betul tu. Tuan-puan sekalian, bagaimana seorang wanita ni, Allahu Akbar, dia pertahankan dia tak nak buka tudung, tetapi penduduk di situ paksa dia buka tudung. Lepas tu dia naik tangga macam naik menara. Dia tak ingat menara apa, dia macam naik tempat tinggi tangga besi tu. Dia naik dan dia dikejar. Dia diikut, dia dikejar, dan dia dipaksa buka tudung, dan dia tak nak, dia kata dia tak nak, dia takkan buka tudung dia ni, dia takkan buka, dia nak mempertahankan hak dia. Lepas tu apa yang berlaku? Saya tengok kumpulan wanita atau kumpulan lelaki yang ikut dia, kejar dia tu, simbah minyak. Lepas tu terus bakar. Dalam situasi tersebut, Allahu Akbar, boleh nampak bagaimana api marak membakar seluruh badan dia, dan dia menggelupur dengan Allahu Akbar, dan ditonton dengan tanpa belas kasihan oleh yang menonton ni, tuan-tuan sekalian. Dan pembunuhan terhadap Muslim di India sebenarnya sentiasa berlaku. Saya baru tengok semalam ada satu video lelaki Muslim, yelah dia berpakaian Muslim, dia sebenarnya tak buat apa-apa pun, dia lalu dia dikejar oleh kumpulan Hindu ni. Kejar, sepak pukul, dan lelaki ni tua. Dia pakai kopiah, dia Muslim lah. Video tu dirakam jauh daripada atas, mungkin daripada rumah flat ke. Bagaimana lelaki tua ni, Islam ni, disepak, diterajang, ditumbuk. Lepas tu dia bangun, dia lari, dikejar lagi, disepak, diterajang. Allahu Akbar, sungguh kejam. Muslimin-muslimat. Dan pelbagai lagi kekejaman. Tuan-puan sekalian, kerana kita tahu India bukan negara Muslim, dan yang ramai Muslim adalah di kita sebut apa ni, Kashmir lah. Kashmir ya. Kashmir. Yang sepadan India kan sepadan dengan Pakistan. Yang tengah-tengah ni Kashmir ke?
Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya bukan nak beri gambaran bahawa negara kita akan jadi begitu. Saya nak beri kefahaman kenapa kan para ahli ulama menyebut kepimpinan, memilih pemimpin ini wajib dan kaitannya dengan syariat, sebab dengan ada pemerintahan, dengan adanya kuasa, maka di situlah akan wujudnya undang-undang. Akan wujudnya undang-undang yang akan menjaga hak-hak orang Islam. Sebab itu bila kita lihat kan di barat, yang mana mereka di kalangan, mereka menerima juga pemimpin di kalangan Muslim, Masya Allah. Akhirnya mereka faham dan mereka boleh menerima, maka mereka boleh menerima situasi yang mana hak-hak orang Islam begini-begini dan mereka menghormati. Faham ya? Subhanallah. Apa yang berlaku contoh ya di negara jiran, saya tak sebut nama negara apa, yang mana sistem pemerintahannya dikuasai oleh bukan Islam, yang teratas dan majoritinya bukan Islam. Bila saya sampai ke negara jiran tersebut, yang mana 30%, 23% adalah Muslim ya 30%. Bila saya sampai saja di negara tersebut, custom tu kan, bila kita nak masuk immigration, jadi yang jaga pegawai immigration perempuan, dan kita tahu dia Melayu sebab nama dia Melayu. Lepas tu dia tak pakai tudung, dia free hair. Dia datang dekat saya, "Ustazah, saya ni tak pakai tudung, saya malu dengan Ustazah." Cakap Melayu lah. Saya masuk, lepas tu custom tu sebut begitu kan, pegawai custom ni, pegawai, bukan custom, pegawai immigration ni. Dia nampak saya beratur, lepas tu dia main tegur, "Ustazah, Masya Allah, terima kasih Ustazah. Ustazah datang, saya tahu Ustazah datang ke sini. Saya tak pakai tudung Ustazah, tapi saya tak pakai tudung masa bekerja je. Bila saya keluar, balik rumah saya pakai. Sebab di sini memang dilarang memakai tudung. Tak boleh pakai tudung Ustazah, dilarang." Subhanallah. Dan saya jumpa lagi pekerja-pekerja yang di lapangan lain, di negara jiran kita ni, Subhanallah, yang tak pakai tudung, tapi nak ambil gambar, "Ustazah, boleh ke nak ambil gambar? Tapi saya tak pakai tudung, saya free hair. Saya free hair masa kerja je Ustazah, tak dibenarkan saya pakai tudung." Saya kata, "Tak apa, jom kita ambil gambar." Masya Allah. Sahabat-sahabat, nampak tak perkaitan bagaimana pimpinan, kuasa kaitan dengan undang-undang syariat. Dan kita bersyukur Alhamdulillah negara Malaysia dengan perlembagaannya, dengan sistem raja-rajanya, menjaga keutuhan agama Islam sebagai agama rasmi. Dari sudut perlembagaan semua tu, kita boleh meletakkan ketenangan dan keyakinan bahawa agama Islam di negara Malaysia kita ini terjaga, terpelihara. Namun jangan lalai dan jangan leka. Jangan lalai dan jangan leka. Subhanallah, kerana kita perlukan suara majoriti di dalam parlimen dan dalam Dewan Undangan Negeri, kerana ia melibatkan kelulusan sesuatu undang-undang. Boleh jadi, subhanallah tuan-puan sekalian. Dan kita yakin bahawasanya Islam di Malaysia memang terjamin dengan perlembagaan, dengan sistem raja-raja kita ni terjaga. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila majoriti di kalangan bukan Islam semakin kuat, maka perkara-perkara yang sepatutnya tidak lulus walaupun berkaitan dengan mereka sahaja, sepatutnya selama ini kita pertahankan, akhirnya semakin longgar, maka berlakulah mudahnya, na'udzubillah min zalik, mudahnya, contohnya murtad. Semakin longgar dan mudahnya berlaku kekuatan dari sudut yang kita kekuatan, walaupun kekuatan itu sesama non-Muslim saja, tetapi ia akan menjejaskan juga kepada generasi anak cucu kita. Faham ya? Contoh kes Iki Putra dan sebagainya. Undang-undang, na'udzubillah ya, contoh undang-undang LGBT. Contoh undang-undang dari sudut kahwin berlainan agama. Contoh dari sudut bab murtad keluar agama. Jadi sebab itu apabila Melayu Islam kita mula leka dan lalai, peratusan mengundi Melayu 60% je ya, PRU 15 hari tu, tetapi non-Muslim
90% lebih. Sangat tinggi. Perbezaan yang sangat jauh. Sebab orang Melayu Islam kita mula cakap, malah nak mengundi sama je. Subhanallah. Mereka pula, walaupun mereka melihat sama je, mereka pun tak dapat kelebihan hasil bila mereka mengundi, tapi semangat kekitaan, semangat menyokong sesama mereka itu sangat kuat, very strong. Kita pula, sebab malas, sebab malah ambil tahu, rasa macam semua tak betul, kita je yang betul, akhirnya kita memilih untuk tidak mengundi. Saya menyarankan, mengajak, seolahnya macam merayu, terutamanya kepada wanita. Sebab wanita ni dia punya pengaruh yang sangat kuat. Pujuk jika suami anda tidak mahu mengundi. Pujuk dan beri kesedaran kepada anak-anak sekiranya anak kita tak mahu mengundi. Pujuk dan beri kesedaran kepada adik-beradik mungkin ada yang tidak mahu mengundi. Saya sebagai orang Islam dan saya Melayu, ini adalah tanah Melayu. Ini dan kita adalah peribumi, dan peribumi di Sabah Sarawak itu semuanya kita sebut warga peribumi. Faham maksud saya? It's not about racist tuan-puan sekalian. Tapi kita adalah tuan kepada tanah ini. Subhanallah. Maka tuan tanahlah kena menjaga dan kena sedar diri, kena berjuang untuk menjaga dan memeliharanya. Di seluruh dunia banyak dah negara yang rakyatnya terleka dengan kemewahan, dengan kemudahan dan sekian-sekian, akhirnya negaranya ditadbir oleh orang asing. Ditadbir terus. Tetapi dia masih lagi berada di negaranya. Hidup dengan senang apa semua. Saya tak nak sebut contoh negara mana ya, tuan-puan sekalian. Maksudnya, bukan kerana kita jadi warga negara, kita penduduk peribumi, ini tanah Melayu, maka kita selesa seselesa-selesanya. Subhanallah. Kita tak perlu bekerja, kita tak perlu berusaha mempertahankan. Tidak boleh. Subhanallah. Maka, apa yang kita perlu buat adalah perkara yang mudah, iaitu pergi mengundi. Pujuk beri kesedaran supaya seimbang. Kan? Peratusan mengundi di kalangan Melayu Islam, di kalangan yang non-Muslim, semua itu seimbang. Tuan-puan kena faham, jumlah purata penduduk sekarang antara Melayu Islam dengan non-Muslim ataupun yang peribumi juga ni, dah hampir sama dah 50-50, separuh-separuh. Kalau tahun lepas saya rasa 51 Melayu Islam, 49 macam tu lah, CP-CP. Tapi wallahualam, yang saya ada dengar dan yang ada saya baca, hampir sama dah jumlah kerakyatan. Faham ya? Subhanallah. Maka saya bukannya nak merendahkan ataupun menceritakan keburukan pihak-pihak di kalangan bukan Islam. Tidak, saya tak sebut pun agenda mereka, agenda itu tak. Saya bukan orang politik. Saya cuma menekankan kesedaran orang Melayu Islam kita keluar mengundi memilih pemimpin. Ia bukan pilihan, ia bukan hak, tapi ia kewajipan. Saya sudahi dengan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap raja ataupun pemimpin atasan tu adalah pemimpin, mereka akan ditanya akan kepimpinan. Dan setiap rakyat adalah pemimpin, Nabi kata, dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Maka kita kena ingat apa yang berlaku dalam negara kita, politik, pemerintahan, pelaksanaan undang-undang syariah ke apa ke semua itu, tuan-puan sekalian, bukannya pemimpin yang akan ditanya, tapi kita sebagai rakyat juga akan ditanya oleh Allah. Apa yang kamu buat ketika kan undang-undang syariat Islam semakin longgar, semakin goyah? Apabila mahkamah syariat tidak sepower mahkamah persekutuan, tidak sepower mahkamah tinggi. Mahkamah syariah, tuan-puan sekalian, dia limit, ada limitation dia sampai kes-kes tertentu, walaupun melibatkan umat Islam, bila pergi ke mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan kalah. Kalau kita ikuti beberapa perkembangan kes-kes yang melibatkan hak umat Islam sekalipun. Subhanallah. Dan sistem perundangan ini sebenarnya daripada Barat lah yang menjajah tu, membentuk sistem perundangan. Akhirnya umat Islam mempertahankan, umat Islam ada undang-undang dia. Lalu adalah mahkamah syariah. Mahkamah syariah khusus untuk umat Islam. Tapi bila bertembung satu undang-undang itu dibawa perbicaraan ke mahkamah seterusnya, di situ mula ada kelonggaran, bukan kelonggaran, berlakulah keterbatasan undang-undang mahkamah syariah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab rang undang-undang enakmen semua diluluskan dalam parlimen, dalam sekian-sekian. Jadi, subhanallah, tak kira lah tuan-puan saya, asalkan menguatkan umat Islam,
Melayu sebagai kita priwit. Ini jangan kecil hati. Saya Muslim juga Ustazah. Saya Chinese Muslim. Saya tak sebut kekurangan ataupun saya menuduh apa-apa, tidak. Tapi of course saya sebagai orang Melayu, subhanallah, dan saya orang Islam, subhanallah. Dan bila kepada semua orang Islam, tak kira Melayu ke India ke, kita bersatu hati. Subhanallah, kita bersatu hati, kita sayang agama. Dan kerana kita sayang agama Islam inilah kita memastikan supaya pemerintah kita ada di kalangan yang paling utama dan majoritinya ada di kalangan Muslim, di kalangan orang Islam. Tak kiralah Islam Cina, Islam India, Islam Melayu. Islam itu melebihi daripada bangsa, melebihi daripada kaum. Masya Allah, Allahu Akbar. Faham ya? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, orang perempuan peranannya sangat hebat, sangat kuat pengaruhnya, kelembutannya, pujuk rayunya, pencerahannya, ketelitiannya. Gunakan segala kelebihan yang ada ini untuk jelaskan supaya adik-adik kita mengundi. Kalau ada adik-adik tak mampu, anak tak mampu, kita sponsor. Tak apa, duit minyak, duit tol dan duit belanja sikit. Akak bagi 200, cuma semuanya 500. Minyak tol lebih kurang 300 kan balik Terengganu. Kita tambahan lagi 200 buat belanja-belanja. Oh, semangat adik tu nak balik. Rupanya adik-adik kita, anak ataupun adalah yang kita kenal yang terdekat, dia bukan tak nak balik mengundi tapi tak mampu. Lagi-lagi tengah bulan ni. Kalau lagi tengah bulan ni tak ada belanja. So, kalau kita bagi, kita menyumbang besar subhanallah kepada agama Islam. Ia bukan hanya sekadar milih pemimpin, ia tentang agama kita tuan-puan sekalian. Ia tentang bagaimana la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah itu diangkat di tempat yang paling tinggi. Sahabat-sahabat, saya sebagai Muslim, saya sangat yakin tanpa ragu-ragu, Islam adalah agama rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Nabi Muhammad membawa syariat daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Saya tidak ragu sedikit pun bahawa Islam itu boleh memimpin, Islam itu boleh memerintah, dan apabila benar-benar pemimpin Islam yang ikhlas menaikkan Islam dan memperkenalkan undang-undang melaksanakan syariat, maka ketika itu yang bukan Islam akan melihat kehebatan dan kemuliaan sistem Islam. Sebab tidak akan tergugat sedikit pun hak bukan Islam di bawah pemerintahan Islam. Bagaimana amannya negara pemerintahan pertama di dunia Islam iaitu Madinah. Bagaimana hak-hak orang munafik, orang kafir, orang musyrik, bagaimana mereka bebas sekian-sekian berada di dalam kota Madinah, kan, di bawah pemerintahan Rasulullah sekian-sekian. Bagaimana ketika itu, bahkan kalau anda dengar sirah, tuan-puan sekalian, sikit je lagi sebab saya kena berhenti, saya dah lambat sangat tadi. Bagaimana ya, akhirnya musyrik di kalangan bukan Islam nak pergi bai'ah, nak pergi jumpa Nabi dan nak berada di bawah pemerintahan Nabi, tapi mereka tak nak masuk Islam. Sebab apa? Ketika itu mereka ditekan oleh kuasa besar lain, Parsi, saya tak ingat Parsi ke Rom sekian-sekian, yang mereka perlu bayar dalam jumlah yang sangat tinggi. Dan mereka menghadapi penindasan daripada pemerintah bukan Islam. Mereka sama-sama mereka ni. Bila mereka melihat bagaimana Islam, bagi orang Islam zakat, bagi bukan Islam kena bayar, kita kata ufti lah, kena bayar, kalau zaman sekarang kena bayar teks, itulah. Okey. Dan mereka melihat jumlah yang sangat minimum, cara kiraan yang sangat baik, bagi yang tidak mampu tak perlu bayar. Ini tak, yang tak mampu apa semua kena bayar sekian-sekian. Bagaimana mereka melihat, oh, Islam dalam muamalatnya pun ada hukum hakam bab ini semua very detail. Islam satu-satunya agama yang sangat detail bab undang-undang bab pelaksanaan. Bahkan bab cara tidur pun Islam ada dalil hadis, bab cara makan, bab cara buang air, cara mandi pun. Tidak ada agama yang sedetail itu. Apatah lagi bab kenegaraan, bab pemerintahan. Maka Islam lebih teliti dan lebih lengkap, lebih sempurna sebab ia adalah perkara yang besar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, wahai umat Islam sekalian, khususnya orang Melayu yang banyak bersama dengan melihat dan menonton ini adalah satu perjuangan yang berkaitan dengan Islam, agama kita, dan ia adalah satu kewajipan, bukan pilihan. Ia bukan hak semata-mata, wajib untuk kita menjadi sebahagian menyumbang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah memang tak lengkap pun penjelasan saya ni, memang tak sempurna.
Ada lagi benda yang saya nak sebut tapi masa sudah suntuk. Saya kena bergerak ke KL, satu kawasan yang agak ke KL ke Selangor, ada ceramah. Saya sepatutnya paling lambat pukul 8.45 tadi gerak. Mudah-mudahan saya sampai tepat pada waktunya. Mohon maaf salah dan silap. Bertemu lagi pada besok hari. Ingat, kita akan kupas bab segala hal berkaitan dengan tidur, benda yang kita suka. Tapi kita tidur, kita suka dan kita dapat pahala jadi ibadat. Okey, sekejap lagi saya pergi ke Masjid Khalid bin Al-Walid, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Masjid Khalid Al-Walid, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Jom, orang KL, orang Selangor, kita jumpa start lagi pukul 10.30. Ya. Oh, okey. Betul lah. Perjalanan. Perjalanan lebih kurang sejam setengah campur trafik. Saya daripada Seremban Negeri Sembilan. So, 10.30 sampai 11.45 insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.